Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Yang dikasihi, yang rahmati, yang diridui Mami Hajah Hafsah, staf-staf muslimat-muslimat JKR, tak kira lah saya jumpa JKK, JKM, bersua kita di JKR yang barakah ini. Rasanya baru kita bersua ya, berkumpul kita mencari kumpulan nanti di mahsyar Allah bersama-sama, orang yang dikumpulkan dengan kerahmatan, kebaikan, bertemu dengan Jumaat. Setiap malamnya dibacakan Yasin. Kalau tidak baca Yasin, baca surah Al-Kahfi. Kalau tidak dapat menghatamkan surah Al-Kahfi, buat 3 kali. Malam, lepas tahajud, lepas tu siang ni waktu rehat breakfast ke di pejabat. Yang kata malam tu sekali agung, lepas tu dah tak baca lagi dah. Boleh bersambung-sambung yang sedang dalam keadaan berhari Jumaat yang barakah ini. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, malam atau siang Jumaat, akan dirahmati sehingga datang Jumaat yang akan datang. Masih hidup, dirahmati. Bukan saja surah Al-Kahfi, surah-surah yang lainnya juga. InsyaAllah terus-terusan kita dengan berzikir. Jiwa ni hidup dengan zikir. Vitamin untuk jiwa, untuk hati, zikir. Vitamin untuk body ada ya, tapi untuk jiwa, untuk hati, vitaminnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu waktu seorang pemuda ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, aku ni orang yang sibuk ya Nabi. Aku tak dapat melakukan puasa seperti mana orang lain berpuasa. Aku tak mampu untuk bangkit malam ya Nabi, sebagaimana orang lain dapat mengamati malamnya. Aku tak dapat melakukannya wahai Nabi." Aduh dia. Jadi tapi aku ingin mendapatkan pahala macam orang yang melakukan amal-amal tersebut, tapi aku tak mampu. Bertanya orang muda ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjawab, "Wahai orang muda, kalau kamu tak dapat melakukan yang banyak, sekurang-kurangnya kamu jangan tinggalkan yang satu kebaikan. Kalau kita tak boleh nak buat semua, maksudnya ni, kita jangan tinggalkan semuanya. Ambillah satu." Orang muda ni tak dapat melakukan, tapi dia teringin untuk mendapat pahala dan kebaikan dari amalan-amalan seperti orang-orang soleh. Maka dinyatakan pada satu waktu yang Allah datangkan saat dan waktu itu, ada satu waktu yang mustajab. Di mana tempatnya? Kita cerita hari ini. Antara waktu maghrib hingga isyak. Ini. Antara waktu maghrib hingga isyak, jangan lepaskan peluang maghrib dan isyak ini. Setelah kita solat fardu maghrib, kita buat ba'diyah maghrib, kita baca Quran, kita zikir, kita doa, kita wirid. Selepas itu jangan ke mana-mana. Ni ambil waktu maghrib ni sehingga datang isyak. Tak lama waktu ni, sekejap saja. Tinggalkan benda lain. Jangan tengok TV lah, jangan nak tengok WhatsApp lah, nak apa. Tapi cengkam waktu ini untuk kita beramal. Tiap-tiap hari sekiranya kita ada kesempatan. Ini kalau di rumah contoh. Tapi kalau di masjid, maghrib isyak tu kan, tu ruang kita tu, nak duduk di rumah Allah tu. Siang kita cari rezeki kan, malam kita iktikaf di masjid atau surau yang
dekat dengan kita. Sekiranya tak ada pengajian, majlis ilmu, ceramah di ustaz-ustaz ke imam masjid, buat benda ni. Di rumah, suami pun dah pergi masjid, anak-anak pun masing-masing dah besar, dah tak ada apa, kita ambil waktu ini. Lepas saja kita buat solat-solat yang tersebut ni, zikir, baca Quran, kita lakukan solat sunat awabin. Ni solat sunat awabin bukan solat sunat qabliyah ba'diyah ya, lain, itu package lain. Ba'diyah qabliyah tu lain. Ini solat sunat awabin. Salah satunya kita ambil yang pertama, solat sunat hifzul iman, solat sunat menjaga iman. Ni Dia kapuh sekali kan? ya, Mi? Dia buat sekali kan? Ya, ni 2 rakaat sekurang-kurangnya. Lepas solat maghrib, lepas baca Quran, lepas apa, nak tunggu isyak ni, kita laksanakan dengan mendirikan solat sunat menjaga iman. 2 rakaat. Seumpama solat sunat yang lain juga. Bacaan lepas Fatihah surah Al-Kafirun. Lepas Fatihah rakaat yang kedua surah Al-Ikhlas. Buat pada hujung nanti, apa hujung? Sebelum kita salam, maksudnya ketika kita sujud yang terakhir, baca doa ni. Sangat hebatnya doa ini, doa menjaga iman. Semoga iman kita tetap kuat. Sampai mati, tetap teguh iman kita di hati, di dada kita. Doanya yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 8. Ya, surah Ali Imran ayat 8. Kalau Al-Quran muka surat 50. Selalu kita baca doa ni. Tapi ini istimewa doa ni kita baca di dalam sujud yang akhir. Lepas kita baca tasbih sujud, elok-elok pelan-pelan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Sambung dalam sujud tu, Rabbana la tuzigh qulubana, kan? Ulang. Ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ulang. Sekali, 3 kali, 7 kali, 10 kali. Ikut kemampuan. Hayati solat ini menjaga iman sungguh-sungguh. Kita mengharapkan iman kita ini tidak akan putus sampai bila-bila. Lebih-lebih lagi ketika saat akan datang sakaratul maut. Ni cerita orang nak mati ni bagai-bagai. Orang nak dekat mati ni, yang damping dekat dengan dia bagai-bagai. Kita tak nampak. Kalau kita nampak yang tak ada orang kerja kat JKR lagi ni, semua duduk surau. Ustazah pun tak ceramah, duduk je dekat sudut bilik tu, ngaji, wuduk, solat, itu je. Saat kematian tu menjelma, mendatangi seseorang yang dalam saat sakaratul maut, mudah-mudahan didatangkan mati dalam iman. Disebut berupa-rupa orang yang nak saat mati ni. Ada kadang-kadang didatangi seumpama ibu dan ayah kita, apa-apa yang kita senang, yang kita sayang, tiba-tiba nak mati, datang dia, kau ikutlah aku, ikut aku. Itu syaitan. Ketika saat matinya, hidup dan mati dalam keadaan iman yang kuat, lakukan solat sunat hifzul iman. Sahaja aku solat sunat menjaga iman kerana Allah. Sujud tu tadi dengan bacaan surah Ali Imran ayat 8. Dalam Al-Quran muka surat 50. Cengkam doa ni. Kalau tak mampu nak sujud, kadang-kadang migrain, kadang-kadang pening, duduk tadah tangan. Sampai-sampai duduk ni kita zikir, Rabbana la tuzigh qulubana. Sambung. Teman kita adalah zikir. Lepas maghrib,
hingga mendatangi isyak, jangan tinggalkan saat yang mustajab ini. Itu baru satu solat, katakan solat sunat awabin kan. Yang kedua, lepas sunat awabin, solat sunat taubat. Hajat kemudian tak apa, lepas isyak ke esok kalau ada umur lepas tahajud ke, solat sunat awabin dan solat sunat taubat. Waktu bila? Maghrib sampai isyak. Kalau tak ada pengajian di masjid atau di mana-mana. Ni nak cerita juga orang yang mengaji kat masjid. Elok ustaz, biasa kalau malam ni ustaz lah ambil tempat kuliah-kuliah maghrib kan. Kadang-kadang elok dia ambil Quran, dia mengaji. Ni nak pandang sikit, nak tengok sikit ni. Mengaji tu bagus, tapi mendengar tu yang ceramah yang sedang disiarkan, yang sedang diajarkan oleh si ustaz tu wajib. Cari ilmu tu wajib, mendengar ceramah tu wajib, yang mengaji tu sunat. Tapi kadang-kadang al-maklum, dia duduk seorang sana mengaji Quran. Saya kalau jumpa orang macam ni, saya datang kat dia, kakak, ustaz tengah ceramah, lebih baik kita dengar ceramah ustaz. Ya ke? Tak apalah, nak mendengar pun syukur alhamdulillah. Ya, tengah ada siaran kuliah, mana yang baik? Dua-dua baik. Tu ketika Nabi masuk dalam masjid, ada dua kumpulan. Satu kumpulan sedang mendengar satu majlis ilmu, kumpulan ni. Satu kumpulan ni sedang baca Quran. Nabi kata dua-dua kumpulan ni baik. Tapi Nabi tidak duduk pada kumpulan orang yang baca Quran. Nabi duduk pada majlis ilmu yang sedang berjalan. Bermakna antara baca Quran dengan mendengar yang ceramah tu tadi, pergilah yang untuk mendengar. Tu ilmu. Dengan ilmu lah kita menjadi semakin berisi. Mengaji, siapa tak nak mengaji kan? Tapi dua tu kena jaga. Di masjid orang tengah ceramah, kau dengar ceramah, ngantuk-ngantuk ke, tak faham ke, dengar. Tinggalkan Al-Quran dulu. Ni adab. Kadang-kadang kita kata macam tak faham, tapi kena dipahamkan. Okey, so itu ya. Jadi antara itu, lepas solat sunat hifzul iman tu tadi, sambung dengan 2 rakaat solat sunat taubat. Every day buat solat sunat taubat. Bukan nak pergi Mekah, pergi umrah, pergi haji tu baru nak solat taubat. Mulai waktu ini jangan tinggalkan solat sunat taubat. Banyak dosa kita kepada Allah, banyak dosa kita dengan orang, banyak dosa kita dengan mak dan ayah kita, banyak dosa kita dengan makhluk Allah yang lain. Kalau hari ini umur kita 60 tahun, okey, 60 tahun tua sangat Ustazah. Ustazah dekat 60. Ini adik-adik ni comel-comel lagi ni. Okeylah, 45 atau 15. Okey, boleh ya? Agak-agak satu hari ni kalau kita tak ngumpat orang, alhamdulillah. Kalau lah kita daripada akil balik, umur kita 10 ke 9 tahun, sampailah ni 45 tahun, satu hari kita umpat berapa orang? Sempat tak kita minta maaf dengan orang tu? Kalau masih hidup, kalau dia sudah meninggal dunia, cari nanti di mahsyar Allah. Subhanallah. Tak sanggup. Jadi berjaga-jaga dengan ini. Yang menghapuskan amal kita, salah satunya lah kerja ngumpat. Okey, satu waktu kita ngumpat lah 5 orang. Sebulan kali je. Satu hari 5 orang. Sekejap ngumpat kakak ipar, sekejap ngumpat bos, sekejap ngumpat jiran, sekejap ngumpat ngantin baru tu. Itu satu hari. Kali dengan kita ni yang sudah puluhan tahun, agak-agak berapa kita ni ngumpat orang ni dan berapa kali kita minta maaf dengan dia. Kalau belum berkesempatan yang minta maaf sekarang. Ustazah maafkan you semua. Kalau you ngumpat Ustazah maafkan hari ni. Esok jangan buat lagi. Gitu yang jumpa. Kak Long, tak maaf lah. Saya banyak kali ngumpat Kak Long, saya minta maaf sangat. Kak Long maafkan dia. Kena face to face. Sebab kita nak bawa kita amalan kita. Dosa mengumpat yang
Sedapnya lidah dengan mata jatuh ke hati, lepas hati datang pula kat lidah. Jeng jeng jeng, siap jeng lagi tu. Subhanallah. Jadi umi-umi dan saya, mulai hari ini kita tinggalkan yang boleh menyebabkan hilangnya pahala-pahala kebajikan kita. Bila kita mengumpat dan tidak kita minta maaf dan tidak dimaafkan, subhanallah, di mahsyar nanti bagaimana perkiraannya. Tu cerita seorang alim ni. Alim, oh dia ahli masjid, ahli surau, ahli kuliah, ahli JKK, ahli JKR, semua dia. Ahli ibadah korban, ahli rewang, subhanallah. Tapi ketika ditimbang tara, didatangkan buku amalannya di mahsyar, oh tebal, oh tebal, putih lagi buku tu, cantik kemas. Dalam hati berdetik, confirm aku ahli syurga. Tu seorang laki-laki alim, orang masjid, orang surau, orang kuliah, orang haji, orang umrah, setahun 3 kali kat Mekah. Tanya ustaz kat mana? Mekah. Buat orang umrah. Subhanallah, subhanallah. Rezekinya. Ketika ditimbang amalannya, apa kata malaikat? Nanti dulu. Buka selai. Wahai kalian yang ada di sini, kamu kenal tak dengan laki-laki ini? Seorang datang. Ya malaikat, saya isteri dia. Nampak? Datang si isteri mendatangi laki-laki ini. Buka satu, kata si isteri ni, wahai malaikat, aku ni jadi pasangan hidupnya 26 tahun atau 46 tahun. Tapi dia tak pernah ajar aku solat yang betul. Isteri. Itu kalau isteri sore. Kalau isteri 4, adil dan seksama. Kata si Fulan dapat payung emas, kentut engkau. Andailah kata payung emas. Kalau hati tu gerhana, serba tak kena. Kan? Itu dia. Payung-payung jangan cerita. Kita nak mendapatkan tu nanti. Payungan, naungan di mahsyar Allah. Lepas isteri ni mengambil tempatnya, datang pula anak sulung dia. Wahai Allah, jangan masukkan laki-laki ni dalam syurga. Aku ni anak dia. Kata dia, nampak? Datang anak kedua, ketiga. Itu baru seorang isteri. Anak pada isteri yang pertama. Lepas habis ni ingat selesai dah. Ada lagi baki tu. Datang pula adik-beradik. Lepas adik-beradik habis, ada lagi. Baki sikit lah, nipis lah buku amal tu. Ada can. Walaupun masuk dalam tingkatan syurga yang paling bawah, tetap syurga. Datang pula jiran tetangganya. Aduh, saja bagi syak Jumaat ni. Kat rumah tak berani. Sekali-sekali bak yang. Alah, pintu rumah kita kan pintu rumah ekspres. Saya duduk mana contohlah? Ada duduk di Seksyen 6. Rumah tinggi tu. Berapa tingkat? 16. Aduh. Tak apa, kita pun nak dapat tingkatan nanti. Syurga yang bertingkat-tingkat. Lepas tu kalau ada mangkuk tingkat kat rumah tu, jangan simpan. Ya diisi tingkatnya. Sampai dekat office, ada congkodok, ada congkodok, ada biskut Mary. Sekeping biskut Mary dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana kau beli biskut Mary ni? Nampak? Syurga melambai. Tu. Cerita syurga ni tak boleh habis kita cerita ni. Ya, itu cerita amalan. Dinyatakan sila nampak. Syurga. Mi jangan bagi lepas mi perhabis saya. Ya, betul. Syurga yang kita hari ni kita sihat, kita lapang. Ya Allah. Kalaulah kita belum masuk untuk bersedekah yang beringgit, entahkan kita ni bawa buah tangan. Orang lain dapat jamah apa yang air tangan tu yang
dimasak atau dibuat, subhanallah, syurga melambai. Jadi umi-umi, kasih sayang Allah ni tak pernah habis untuk kita. Sebab tu kita hari ni rasa ya, semakin tua kita makin rasa cepat sedih, cepat terasa, cepat pilu, cepatnya. Sebab sayangnya Allah ni kat kita ni. Umi-umi, kadang-kadang kita pergi kedai Aceh tu, nampaklah kakak tu duduk rumah sewa, dia pakai baju bebek. Anak satu kat ketiak, satu dekat tangan. Tu. Yang ni dia nak minta gula-gula upin ipin. Ada ke? Aku tak tahu lah. Yang ni pula gula-gula polipop. Umi, kakak nak ini, nak gula-gula ni. Ibu jangan banyak cakap, jangan tunggu. Kita tak dapat sayur ikan yang kita nak tu tadi, tak apa. Capai budak tu dulu. Adik nak gula mana? Tak payah tunjuk mana, kita ambilkan. Tak apa, nanti anti belanja. Subhanallah. Tenganga budak tu. Terima kasih kak. Subhanallah. Entahkan itu yang menyebabkan hari ini kita masih sihat. Hari ini kita masih berkesempatan untuk bertemu sahabat-sahabat syurga. Hari ini kita masih lapang. Hari ini kita boleh makan dan minum dengan selesa. Hari ini nafas kita masih berdenyut dengan tenang. Hari ini yang esok jangan cerita. Kita tak tahulah, walaupun dua cerita, tiada esok bagimu. Nur Kumalasari kan, pakai baju kecil. Kalau digunting budak habis, tengok hari ni, subhanallah, Tutup aja. Nur Kumalasari. Saya jumpa dia sekali yang ori, bedak apa pun tak ada, comel, macam tu je dia. Subhanallah, bila Allah datangkan hidayah, cahaya, tak ada siapa yang akan menghalanginya. Muslimat yang dirahmati oleh Allah itu tadi. Lepas solat awal, dalam solat menjaga iman, kita solat sunat taubat. Usalli sunnat taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Tak dapat lapas pun tak apa, itu tak wajib. Dalam hati sahaja aku solat sunat taubat kerana Allah. Sujud di situ lama sedikit. Sujudlah wadah kita yang sombong ini kepada Allah. Kita cecah pada tanah ni yang akan menimbusi kita ni. Bumi ni tanah ni. Masuk dalam tu esok. Diam kat situ. Takkan diam. Selagi malaikat akan menanyai jenazah, mayat dalam kubur, takkan diam. Sebab tu tiap-tiap malam, untuk nak dapat nyaman, tenang, senang, selamat, damai, Al-Quran, surah Al-Mulk. Sebelum lelap mata, 3 surah terakhir daripada surah Al-Baqarah. Tak boleh tidur malam, macam-macam fikir masalah negara. Fikir esok pagi nak makan apa. Kita benda yang belum nampak, kita dah memikir dah. Subhanallah. Kita fikir kalau besok ni dah tak ada sempat nak hidup, tu ambil malam tu seumpama malam yang terakhir, minta maaf dengan pasangan kita. Habis. Tak baik yang tadi masak lebih garam sikit. Tak maaf. Dalam WhatsApp tu, sahabat-sahabat grup, maafkan saya, salah silap saya. Assalamualaikum, good night. Bagi bunga ros kat situ. Oh bunga ros. Lagu arwah tu. Subhanallah. Siapa ya? Arwah SM Salim. SM Salim. Dulu lain. Ya, zaman-zaman berubah-ubah yang, tapi tetap jiwa kita, hati kita jadi keteguhan hati, iman yang kuat. Solat sunat taubat 2 rakaat senyap-senyap buat. Surah pertama surah Ayatul Kursi. Surah yang kedua surah Ikhlas. Kalau Ikhlas nak buat 3 kali pun bagus. Ayatul Kursi rakaat pertama, dan yang kedua surah Al-Ikhlas. Tak mampu berdiri, duduk atas kursi, duduk
atas perut suami. Tak boleh ke? Dah zaman mambang-mambang dulu sanggup. Tengok saiz lah. Kita 80 kilo, dia kering. 60 kilo kena marah selalu. Ya, itu dia. Marah-marah sayang. Ya, sebab Allah sayang kita ni. Sayangnya Allah yang tiadanya kurang. Tengok kasih sayang Allah. Dia non-Muslim ke, dia ni sembah patung, sembah berhala, sembah matahari, malam kadang jumpa bulan, dia sembah bulan, tetap dia dapat rezeki, tetap dia ada umur, tetap dia dapat kita besar, tetap dia makan sedap, selera ada. Allah tak tengok. Tapi kita ni, ya Allah, berkira-kira dengan Allah. Ada kesempatan yang banyakkan qada solat. Walaupun nyata tak pernah kita meninggalkan solat, tak menjadi masalah. Masalahnya kita ni balik. Quran. Ya saya. Kita solat taubat. Ya, taubat. Rakaat yang terakhir. Iya, sujud. Doa-doa. Doa. Paling senang ya Umi. Ini pada kita lah yang senang kita nak bawa doa Nabi Allah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ada satu lagi doa ini pun seronok ni kalau dibaca. Allahumma ghfirli taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, aku mohon taubat kepadamu ya Allah sebelum datang mati. Itu diulang-ulang 3, 7, 10 atau puluh-puluh. Tak mampu 3, buat 7. Tak mampu 7, 10. Tak mampu buat 30. Tak mampu 4. Tak mampu sekali. Sekali pun tak mampu. Mati je lah. Nyusahkan je. Ya Umi. Sebelum mati taubat. Sebelum terlambat, sedarlah diri bertaubat. Sebelum. Jawablah. Aduhai. Sebelum mati tetap datang malaikat maut sebelah-sebelah. Sepola ni Jumaat, datang Jumaat, datang Jumaat. Allah rezekikan sampai bertemu Jumaat yang lain. Sebab Allah sayang. Kenapa Allah panjangkan umur? Sebab Allah sayang, disuruh kita dapat bertaubat lagi. Rahsia panjang umur, selalu belanja kawan. InsyaAllah sihat. Rahsia sihat, selalu bagi kawan minum. Beli air mineral sekotak tu 24 tu, 24 botol tu, bawa. Satu hari buat 3 botol, standby. Dapat jumpa dekat tol tu, kita bayar apa kita nak top up tol tu, bagi budak tol. Kasih kak, air apa ni? Minum lah dik. Subhanallah. Seteguk air yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat jumpa Nabi. Minum telaga Kausar Nabi. Nanti subhanallah, walaupun bingung nak baca surah Al-Kausar. Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat surah ni. Paling pendek. Paling pendek, paling masyhur. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jawab berjawab. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Apa kata cucu? Jom balik. Dia ikut kita kat rumah, tak ada yang jaga, maknya meeting. Ikutlah mengaji. Hari ni kelas Taranum Wan. Dengar elok-elok. Makcik-makcik tu belajar Taranum. Surah Al-Kausar yang tarik. Sampai gigi jatuh. Cik. Saya tak boleh gelak kan. Tapi lepas tu masuk kereta, sosok gelak sangat. Dia punya syak tu keprap. Cik. Punya seronok tu baca Al-Quran.
Jagalah gigi tu agak cengkam ke tidak, kata ngang-ngang jatuh. Aku nak pasang geli. Itu. Umi, tu dia. Rezeki. Boleh mengaji lagi. Surah Al-Kautsar. Dilambai nanti di akhirat, ya Allah, berkumpul di satu telaga yang dinamakan Telaga Kautsar sebab suka dengan majlis ilmu, sebab suka kumpul dengan kawan-kawan baik, sebab suka dengan sedekah, sebab menyenangkan orang, sebab subhanallah, tak ada alasannya. Sebelum mati tidak ada alasan untuk kita tidak buat baik. Orang mati ada beralas. Masuk kubur ada alas apa? Ada tikar mengkuang? Ada? Ataupun sajadah ada? No. Gondol letak dekat tanah. Tak ada. Tu yang orang mati dibawa dengan bantal peluk tu semua tu tak payah. Dia kadang-kadang dia buat bantal peluk, bantal untuk kepala. Tak payah. Kita keluar sela pinggang, balik pun itulah jasad saja. Masuk sana. Tinggallah harta anak dan menantu, semua balik. Menantu yang kacang hantu tu pun balik. Sehari, 2, 3, 4, seminggu nangis mata bengkak. Masuk 2 bulan beli pajero tu. Ai, si mati tinggalkan harta. Sebab tu yang ada ni untuk nak membahagiakan kita sebelum diangkat ke tempat tersebut. Infak, sedekah, zakat, hadiah. Hadiah. Kita kata hadiah sedekah ni orang susah kan. Orang kaya kalau kita bagi ni, la ilaha illallah, menyebutnya sampai tak habis. Thank you, you bagi I ke. Orang kaya. Tak payah banyak lah, kita bagi dia roti kaya, cukup lah. Subhanallah. Tu dia. Itulah dia yang akan meluas lebarkan tenangnya, damainya, amannya di dalam kuburan. Sebab suara tinggi, sebab berbiji makan apam gebu tadi. Kasih Kak Farida. Siapa-siapa nak order apam sedap, Kak Farida. Siapa-siapa sakit badan jangan banyak cakap. Tu tukang urut tu, aku bawa. Ya, insya-Allah. Ni promosi Jumaat ni. Ya, seronok ah. Ya mi, alhamdulillah. Untuk apa? Sehat. Sembahyang seronok. Sembahyang seronok ya. Buat 2 trip. Hari ni badan, esok untuk kaki je. Kaki ni sangat mahal. Tak sempat nak pergi spa kaki. Tak payah tua-tua nak pergi spa. Tu mana Koros? Pergi spa apa kaki? Sepak aja kena. Ni kaki ni. Ya Allah. Seronok yang boleh kita rukuk, sujud, kita boleh duduk antara 2 sujud, kita duduk tahiyat, kita sujud kaki. Subhanallah, subhanallah. Pilah sekali-sekali. Pispa kaki, urut kaki, ya Allah, seronok. Rezeki Allah bagi yang kita tengok kawan-kawan kita solat dengan alas kerusi. Ini satu hari kita cerita bab solat ni, bab solat beralas kerusi ya. Ramai hari ni. Saya kecil-kecil dulu tak jumpa lah orang sembahyang kat masjid, kat surau, duduk atas kursi. Tak jumpa. Tapi hari ni orang tu datang bawa kerusi daripada rumah. Dia bawa naik kereta. Tu. Dia bawa kerusi. Ingat kan nak sedekah orang letak dekat ni, nyemak ke kat rumah kerusi. Rupanya dia tu kerusi untuk dia duduk sembahyang. Tak boleh. Sebab dia boleh bergerak, boleh bawa kereta, boleh bawa kerusi tu sembahyang atas kerusi. Mana dia boleh? Tu tengok Mi. Nak cerita dia ni. Akan datang Mi ya. Dia banyak tau dekat di YouTube kan. Ustaz ni cerita gini, ustazah ni kata gini. Saya pun kadang menong macam mana ni nak ceramah satu. Nanti kita ambil yang pertengahan. Ustaz ni kata tak boleh, langsung tak, sebab dia masih boleh berjalan. Tapi nak sujud tu tak boleh macam mana. Sehingga dinyatakan ni sujud sebab dia boleh berjalan, dia boleh melangkah. Sujud kaki tak boleh sujud, begini dia sujud. Kata kurang ajar. Allah. Sebab ni tak boleh nak lipat. Nampak sampai sebegitu. Lah duduk atas kursi tak ada alasan. Dua-dua kaki. Okey, daripada dia duduk berdiri, Allah Akbar, duduk, selunjukkan kaki. Inilah dia.
Dada arah kiblat, kaki tetap melunjuk. Bermakna ni macam demikian. Sebab tak boleh nak sujud atas angin. Akan cerita. Nanti mesti banyak orang kata itu pula ustazah. Ustaz tu kata boleh. Nanti saya baca lagi, saya amati lagi satu persatu. Akan datang kita buat ceramah khas pada cara sembahyang bagi orang yang uzur, yang tidak boleh sujud di lantai. Okey, kita balik tadi, sambung. Masa lagi ya. Okey. Baik tadi. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dua solat nyatakan dengan solat awabin, solat sunat menjaga iman dan solat sunat taubat. Sikit saja nak sambung dengan kitab Muhimmah ni. Seronok ni baca kitab ni. Ini khas untuk kita muslimat. Dinyatakan bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau kita dengar isi kitab Muhimmah ni, selalu kita dengar ceramah Ustaz Kazim, Datuk Kazim alias. Dia bahas ni keluarga bahagia, isteri-isteri yang macam mana. Ini kita baca ya untuk kita hari ni, kongsi kita isteri, kita ibu, kita umi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata oleh setengah daripada ulama besar, telah dinyatakan oleh ulama besar, yakni ulama Arab, janganlah kamu berkahwin akan perempuan-perempuan yang ada 6 sifat ini. Dia ada 6 ya. Tulis dekat buku. Kalau tak sempat hari ni, kita sambung bulan depan ke tahun depan. Jangan lama yang jangan tunggu lama-lama. Takut mati tak sempat belajar. Nah ini. Jangan kamu berkahwin dengan 6 perempuan yang dinyatakan yang sebegini. Yang pertama, dia ada 6. Tapi kalau dah kahwin macam mana? Perbaiki diri. Ini untuk perempuan. Dia tak kata lelaki, jangan kamu kahwin dengan lelaki, lelaki ini kahwin isteri. Yang pertama, al-ananah. Al-ananah, A-L. Pandai-pandailah, asal you faham lah apa yang you tulis. Al-ananah. Apa dia al-ananah? Iaitu seorang perempuan yang banyak keluh kesah dan banyak mengadu-ngadu. Al-ananah. Seorang perempuan yang banyak keluh kesahnya dan suka mengadu-ngadu. Apa keluh kesah? Manjang tak cukup. Itu yang kita faham. Aduh, yang tak kena. Ini kurang, ini lebih, ini tak boleh. Dengan siapa dia berkeluh kesah? Pada pasangan hidupnya. Cik suami. Banyak keluh kesah. Dan kedua, mengadu-ngadu. Hal mengadu macam mana? Sikit-sikit mengadu. Sikit-sikit mengadu. Sama ya? Kita nak mengadu-ngadu hal, kita tengok bagaimana apa yang kita nak sebut kat suami. Ada kisah besar ke, kisah yang misteri ke apa, tunggu dia lapang. Kanda-kanda nak dengar cerita tak? Macam tu. Kalau lah. Panggil kat rumah, kanda ke awak? Kanda-kanda. Buat macam cerita P.Ramlee lah. P.Ramlee kalau buat filem tu kan, ya Allah, kisahnya yang manja. No, bercakap dengan Sarimah manja, dengan Sa'adiyah manja kan. P.Ramlee. Itu. Kan? Adik yang. Aywa. Jiwa rasa gelora. P.Ramlee. Lagu Saloma. Okey. Suka mengadu-ngadu hal dengan cik suami. Abang nak tahu bang, sebulan tu tak payah. Kata si Polan je, siapa tu? Itulah kerja mumpat datang dah. Berapa ramai kita ni suka mengadu hal keluarga kita dengan orang lain. Mumpat tu. Yang ini kalau kita berkesempatan minta abang dengan suami. Abang, ya Allah, maaf abang. Saya pernah terkata abang dulu tau. Dulu masa-masa kahwin dengan abang ni macam Jeffrey Dean. Kan? Kerana Jeffrey Dean kan seling gitu. Mengadu hal suami. Ya, pada orang lain. Tak boleh. Walaupun dengan mak sendiri. Kan ada cerita. Seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya yang pergi berjihad. Rumah mak sebelah aja. Ini cerita perempuan solehah. Dah nak mati dah mak dia.
Datang si adik, Kak Long cepat Kak Long. Mak dah gitu Kak Long tengoklah. Apa kata si kakak? Minta maaf dek, akak tak boleh keluar pergi rumah mak sebab abang belum balik. Balik si adik. Sekejap lagi datang lagi Kak Long cepat Kak Long, sampai hati Kak Long. Mak dah gitu dah Kak Long. Minta maaf dek, kakak tak boleh keluar. Abang tak izin. Kali ketiga adik kabarkan Kak Long, mak dah mati dah. Tak apa dek, kita doakan mak kita dalam keadaan rahmat Allah. Apa punya kakak, nampak si adik kata. Balik si adik ni, kakak tak jenguk. Anak ni tak jenguk seibu daripada dia sakit, dia nazak sampai mati, tak tengok. Sebab apa? Suami tu yang masa nak pergi jihad, kau duduk rumah, kau jangan pergi mana-mana. Selagi abang tak balik, kau duduk rumah. Nampak? Orang kalau kita ni, apa punya anak ni, mak sakit tak pernah jenguk, mak mati tak ziarah. Kalau kita lah. Itu. Satu waktu bertemu dengan Nabi, wahai Nabi, aku gini. Nabi kata, Masya Allah, ibu kamu dalam syurga tempatnya. Nampak? Sebab ditinggalkan seorang anak yang menjaga taatnya kepada cik suami. Tu baru kita tadi Kak Farida yang kata nikah gantung tu. Nikah gantung tak berlaku pada kita. Nikah ada suami isteri sah kan. Ini gantung lagi. Pergi Mekah, balik Mekah baru buat kenduri, kau boleh balik. Boleh dengan suami. Tak boleh berdosa. Sepanjang masa kat Mekah tu dosa je. Tu. Nikah gantung tak ada. Dah lah nikah tergantung. Tak tahulah agak rezeki dia kan. Kahwin asyik gaduh. Jadi ditinggal apa? Gantung tak bertali pula. Tadi nikah gantung. Ini gantung tak bertali pula. Ini istilah ni jangan pakai. Dan tak dah berlaku dalam Islam pun. Nikah sah. Dah hak dia. Mak mertua kata tak boleh, minggu depan kau boleh baru ikut suami kau. Berdosa mak tu menghalang si anak yang dah nikah sah suami isteri. Anak dah tak boleh ikut, kata mak lagi dah. Anak kena ikut, kata suami. Kau ikut aku, kau ikut mak. Itu. Jaga-jaga ya hak kita sebagai isteri. Ini dah kahwin tapi memanjang-manjang bicaranya, mengadu-ngadu hal suaminya pada orang lain, walhan dengan ibu sendiri. Yang kedua, Al-Mananah. Tengok, Mananah, nama aku adalah Nah tadi. Ananah ini, Mananah, kejap lagi Rusnah. Al-Mananah. Siapa dia Al-Mananah? Seorang perempuan yang suka membangkit-bangkitkan suaminya. Suka membangkit-bangkit atau mengungkit-ungkit kepada cik suami. Simpan dia yang walaupun pedih, sakit macam mana, dia adalah syurga kita, simpan elok-elok. Kita bersembang dengan dia saja. Abang, Minta maaf. abang jangan buat macam tu bang. Tak seronok lah I tengok. Macam tu. Awak ni kalau tak kahwin dengan aku tak tahulah. Jadi dudan Belanda agaknya. Nampak? Tak boleh. Yang buruk ke baik suami tu simpan untuk kita. Jodoh tu panjang ke pendek itu hal Allah. Mi? Kahwin-kahwin kena tinggal. Tak apa. Lepas tu tak ada apa cerita, kita bercerai. Contohlah yang itu adalah salah satunya Allah datangkan ujian untuk kita. Mungkin yang dengan hal ini kita menjadi lebih baik atau dia menjadi lebih baik. Itu saja. Ya? Jangan ungkit-ungkit lagi dah. Tak boleh. Kita simpan rahsia kita dengan suami. Buruk pun suami kita, baik pun suami kita. Dapat suami yang tidak sabar hatinya, melenting aja. Tak apa Mi, sabar. Berapa banyak nak sabar ustazah, kadang-kadang keluar tanduk juga. Betul. Yang sabar ada tempatnya. Yang tu suami kalau berkata yang lembut-lembut,
Sebab isteri ni adalah jiwa dia. Rumah tangga tak ada isteri cantik macam mana, rumah tu walaupun memang dah tak bertangga, seri tak ada. Terjaga pasangan-pasangan kita yang contoh satu ni, Mami tengok, oh, dapat suami, Masya Allah. Saya kata kalau 999 tu out lah. Ya, oh subhanallah, itulah dia syurga kita yang bila sudah berkahwin perempuan ni, syurga pada suaminya. Jaga dia. Ni Jumaat, ada peluang trimkan misai dia. Kadang-kadang bila minum masuk dekat susu tu, geli aku bang. Dia kalau sembahyang tu dekat masjid tu, jubah, alhamdulillah pakai jubah, ketayap cantik. Bila kat rumah tu dia berkemban aja. Bila takbir tu nampak ni. Bulu ketiak tu koyo pun bang kemeh kan lah dulu. Itu tengok kita nampak bulu ketiak, krimkan dia. Abang angkat tangan. Keluar kita. Isteri mencantikkan suami. Ni pucat je hari ni, lipstick mana dah? Pakai mask bang, tak pakai lipstick ah. Lipstick habis dah bang, ditenyih dek budak. Oh tak apa, nanti abang beli. 10 tahun tunggu tak pernah beli lipstick, tapi sudah dikira dengan pahala. Menyenangkan isteri. Sedap awak masak hari ni, selera saya. Kalau macam dia masak hari-hari, elok lah. Tu ada kena lah tu. Ya. Tu isteri, kecintaan. Bila dia berkahwin, dia suka apa tadi? Membangkit-bangkitkan. Tak ada nampak pun satu kebaikan suaminya. Begitu begini ada je tak kena pada suami. Jangan dikira isteri ini orang yang tidak terpilih, tak layak untuk jadi perempuan sebagai isterinya. Ini cerita sahabat Umar Ibn Khattab. Umar ni kan dia selalu berjihad keluar ikut Nabi, perang. Isteri tinggal di rumah dengan anak-anaknya. Balik ke rumah, Umar ni gagang orangnya tau. Dia tak boleh kata apa salah, pak pancung je. Umar ni ya Allah, mancung orang je kerjanya. Jangan cakap silap hal Nabi. Tak banyak cakap, kau cakap apa hal Nabi, pak mati Umar. Tapi di rumah dia tekun, sayangnya, hormatnya. Dia muliakan isteri dia. Balik daripada jihad, dia tolak pintu ni. Umar ni tak berbunyi pintu. Kita bukan tolak pintu. Pintu tu tolak kita balik. Tutup pintu kereta, Umi, kalau pintu kereta rosak, Umi jangan cakap dengan suami. Tengok dia hal macam mana. Kan saya kata jiran saya tu untung, asal balik daripada mana-mana, suami akan keluar dulu, bukakan pintu kereta. Saya tak dapat. Untung Kak Yam, suami bukakan pintu, tutupkan pintu. Tak ada ustazah kata aku tu tak boleh buka daripada. Kereta tak boleh buka daripada dalam. Jadi tu Umi cuba ambil peluang, kalau agak-agak sangkut tu, dia punya handle tu tak buka, tak boleh, diamkan dulu. Agak-agak suami kita macam mana. Untung ni suami keluar dulu. Asyik baik dah ingatlah, kita dalam kereta buat terkunci pergi. Itu untung suami ni. Itu nanti dibukanya pintu-pintu syurga. Tertulis nama pasangan kita pada pintu-pintu syurga. Tengok muka je syurga. Ada syurga di wajahmu. Lagu siapa? Nash. Ada syurga di wajahmu. Pandang je syurga. Jadi umi-umi, walaupun macam dah macam gangster, dah misal yang banyak, senyum. Itu dia. Tak seronok ke masuk pintu surga sudah tertulis ini pintu si Polan dan si Polan dengan pasangannya. Sebab masa hidup, subhanallah. Pegang tangan ni mana-mana kan. Tengok
orang-orang besar kalau berjalan, suami depan ke isteri depan? Saya depan, saya tinggalkan suami, lambat nak berjalan. Tak boleh yang kena ikut. Tu cerita orang nak kenduri. Ustazah kan jam. Kalau kenduri ni kan bukan satu tempat, jalan jambu ada, jalan rebung pula jemput, jalan rambutan pula. Tak nampak dah, rebung pun tak ada, rambutan nampak batu je. Kan dah duduk ni, rupanya salah rumah, aku makan je lah. kata banyak. Kabarlah dulu tanya ke tadi. Dah makan kenyang. Macam abang kenal tak orang ni? Sebelah makcik tu yang macam pegang sambil, yang dia orang Rewang, pegang gayung, sempat karaoke. Ku siram selasi. Aku dah salah rumah, sirapnya panas. Itu tak apa. Itu hal sedekah. Jangan pula ada jemputan. Siapa ya? Macam kenal. Jumpa kat mana? Itu tak payah. Kak, saya datang ni atas jemputan. Kalau kita gitu tak payah, Kak, Assalamualaikum. Macam tu. Ini orang datang tetamu ni. Tiba-tiba tanya, macam kenal ni. Kat mana jumpa ya? Lah, kita malu kan? Macam tu masuk juga. Tapi kita siut aja kona. Kak, Assalamualaikum. Dah makan ke? Sudah. Telur mana? Tak dapat, bagilah. Itu dia. Jangan gitu. Tetamu tu datang adalah jemputan. Betul tak kenal nama? Dia jemput kita, datang. Ini pula jemput-jemput, tak tengok pula jalan tu dekat-dekat sebaris musim kan? Ini musim sebelum PKP lagi tu. Lepas jambu, rambutan. Lepas rambutan, manggis. Semua buat kerja kahwin. Main masuk je gedah. Sekali duduk, abang tu tak orang tu. Dah kata dia. Tak kenal bang, ni orang lain kot, salah tempat. Tanya kat kakak, ini Kak Salma. Kak Salma sebelah dek. Kakak baru pergi sana. Oh tak apa, makan. Ya. Jangan Kak, terima kasih, saya salah rumah. Terima kasih ya, tapi dah makan. Jangan. Tak apa. Dibayar kita nanti di syurga. Sekurang-kurang kita bersilaturahim. Lain kalau dijemput, tak dijemput kita datang. Atau kita datang kita bawa mem. Bawa pula satu kereta. Tak dijemput. Yang 4 tu tak jemput kita je. Yang 4 tu kalau nak masuk ikut makan minta izin. Kak, saya bawa 3 orang ni, 3 ekor kak, dengan saya 4. Dia tak jemput, dia nak nemankan saya. Boleh tak dia makan? Kata tuan rumah, tak boleh. Engkau je boleh makan. Yang 4 tu tinggal. Jangan makan. Haram ya? Tak boleh. Ini dah tak jemput. Ya, tapi datang satu tu. Anak, cicit, menantu, bakal menantu, tunang semua bawa. Itu tak boleh tau yang. Ya. Ingat tu. Ya. Banyak macam tu. Subhanallah. Kita kemudian. Ini akan datang pula. Ini tiap bulan jemput Ustazah lah kalau ada kesempatan. Tak ada tak apa. InsyaAllah. Kalau ada, alhamdulillah rezeki yang. Okey, ambil yang ketiga, ambil 3 je tau. Yang 3 ni kita kita sambung akan datang. Yang ketiga, Al-Hunanah. Al-Hunanah. Siapa Al-Hunanah? Perempuan yang hanya inginkan pada suaminya sahaja. Ni kalau ikut bahasa ni pening nak faham, nanti saya terangkan. Iaitu siapa Al-Hunanah, Alhunanah. Alif lam ha nun alif nun ha. Al-Hunanah, iaitu seorang perempuan yang berkahwin hanya inginkan kepada suaminya sahaja. Dikahwin dengan seorang yang sudah pernah berumah tangga. Suami ni ada anak daripada isteri yang terdahulu. Okey. Masa belum kahwin, bolehlah I you lah segalanya untuk I. Anak-anak you macam anak-anak I, kata dia. Bila sudah berkahwin, you I. Dapat suami kaya. Tiba-tiba pandailah dia bawa diri besar-besar pun. Takkan mati ke bulu. Dia cuma hanya inginkan suami dan hartanya sahaja. Harta cik suami. Anak-anak yang dibawa oleh suami, dia tak ambil kisah. Ini dia yang katakan dalam golongan perempuan Al-Hunanah. Dia semua kasih dengan suami, dengan mak mertua tak geng, dengan ipai, adik-adik pada adik-beradik suami. No way, kata dia.
Orang macam ni disebut dalam golongan al-hunana. Jauh barokah dia. Ramai mana hari ni orang yang berkahwin, dia kahwin semula bukan makin rapat, makin jauh. Anak-anak tiri duduk menyewa. Jumpa di Subang Perit. Saza apa khabar? Syukur Alhamdulillah. Sebab jiran kan dengan ibu dia. Ibu dia kahwin lain. Ni. Mak apa khabar Ustazah? Dia tanya, mak apa khabar? Saya kata, pergi balik. Saya tak cakap apa. Pergi balik, tengok mak. Dia boleh tanya, mak apa khabar? Nampak? Ini anak. Anak ni adalah salah satunya penyeri rumah tangga. Jadi yang kalau kita berkahwin, contohlah kalau ini dah kahwin semua dah. Kan? Kita kahwin dengan orang yang sudah ada keluarga kan? Anak dia seumpama anak kita. Ni, jaga dia. Itulah penolong kita nanti di kubur, penolong kita nanti ketika sakaratul maut, penolong kita ketika di mahsyar, penolong kita ketika menti jambatan sirat, sebab dia baik dengan ahli keluarganya. Jeng jeng jeng. Ya, ini cerita dikatakan dengan al-hunanah. Dia dengan mertua jadi musuh. Ada menantu mertua jadi musuh. Subhanallah. Ini cerita-cerita menantu dengan mertua. Lain cerita P. Ramli, ibu mertuaku tu. Siapa tu? Nyonya siapa tu? Yang jadi mak mertua. Nyonya tu. Suntil. Ditipunya kubur apa tu? Kubur dia bawa kubur orang lain kan. Dia kata dah mati dah. Kubur anak dia. Penangan-nangan kubur orang lain. Penipu punya mak mertua. Hari ni mak mertua macam kakak adik tau. Ngam. Ya Allah. Saya ada sahabat, menantunya ada 3 perempuan. Baju sedondon lah beraya rumah Ustazah. Menantu bukan anak. Anak pun laki-laki kan. Tu. Sama dengan mak mertua sedondon. Senang Ustazah, 1 kayu 1 kedai. Itu. Ya Allah, bagusnya. Itu lagi satu, yang satu lagi madu 3. Sebab sepupu saya ni kahwin 3. 3 tu datang beraya, elok baju sama 3 madu. Kalau kita habis telinga sebelah dah. Elok yang masa pergi isteri pertama duduk sebelah suami. Masa balik nanti isteri kedua. Mungkin dia berhenti dekat Pekan Kelang, tukar pula isteri ketiga sampai rumah. Baiknya boleh sembang macam adik-beradik macam kita. Ni Kak Long, Kak Angah, Kak Ti. Aku nengok, ya Allah, apa Boleh kata. saya risau sebab lama sangat suami dia sembang dengan suami saya. Saya ini mandang apa sembang. Ya Allah, dia betul. Ya bagus ni, ya Allah. Rumah pun 3 sederet. Dia orang kaya kan, sepupu saya ni memang dia orang berjaya lah kan. Satu rumah kuning, yang tu masa bab kendu dikahwin kuning, kelabu, yang design sekarang tu kelabu, yang ni biru. Senang, 3 color. Bang tak silap kalau dia bergilir. Itulah yang eloknya. Yang 2 kerja, yang satu yang tak kerja ni jadi tukang susu anak. Tengok yang ni mak dia susu anak dia. Jadi ni kerja 2 ni kan. Yang seorang ni tak kerja. Dia ada anak kecil. Ini lepas pantang dibesari. Ini masuk keluar hospital. Ini pula mabuk macam tu. Aku jenuh. Kendugi yang mana pula ni Din? Yang tu Kak Ros, yang rumah biru. Macam tu. Bagus yang tertib. Makan boleh sembang-sembang. Ya Allah, ya Allah. Tapi saya harap jangan datang ke rumah aku. Biar aku datang rumah dia tak apa. Senang ibu. Kalau ibu nak ke Moret kan, dia sebelah tepi tu dekat kancung tu, itu rumah dia. Tapi kan dah lindung dengan rumah kedai, dah tak nampak sangat. Rumah 3. Sama design, cuma color je lain-lain. Subhanallah. Allah datangkan rezeki itu masa hidup sudah bahagia. Bagaimana nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, masa pun dah cukup. Yang pertama tadi, jangan tergolong perempuan-perempuan yang dikategorikan dengan 3 benda ini, 3 perkara. Yang pertama apa murid-murid? Al-anana, suka ngadu domba. Ya, banyak ngadu-ngadu dan keluh kesah. Yang kedua, al-mananah,
Yang suka membangkit-bangkitkan hal suami. Yang keempat, yang ketiga, al-hunana, dia kahwin hanya cinta dengan suami. Dengan adik-beradik suami dia tak kisah. Cukup? Ada soal jawab? Akan datang kita sambungnya. Al-hudako, al-burako, as-salako. Tunggu. Okay, InsyaAllah. Kita belajar beginilah. Sembang-sembang kita, ya. Selalu istighfar, selalu minta maaf, selalu berlemah lembut, selalu sabar. Ya, kita mencari syurga Allah yang tak ada lain. Mencari syurga. Boleh. Yang solat tadi. Solat hajat. Solat taubat. Solat taubat tu selalu mami tak pernah buat di lepas maghrib lah. Ayo, Selalunya buat masa bangun. tak kisah ya Umi. Lepas tu selalunya lepas ba'diyah maghrib. Ya, baca Quran. Solat awabin. Awabin. Lepas Itulah tu dia baru awabin. Baca Quran. Ya. Quran tu baca Quran tu selalunya baca tabarak. Alhamdulillah. Tabarak. Lepas tu kalau ada waktu barulah sambung. Boleh. Boleh. Umi, silakan. Kita nak beramal tak pilih-pilih. Mana kesempatan, mana kita mampu kita buat. Cuma ini yang nyatakan lepas maghrib. Sebab tadi siang tak dapat ke mana dah. Ke masjid dia tak lepi sebab dia kerja. Tazkirah tak boleh nak ikut sebab dia OT kan. Balik rumah pula dengan anak-anak. Tak boleh nak ke mana. Ni ambil peluang ni. Puasa pun dia tak mampu, tak degat nak puasa Isnin Khamis, tak dapat nak puasa. Khatam Quran dia pun tak mampu sebab masih dalam belajar Al-Quran, berguru. Umrah haji tak mampu dia pergi sebab belum ada jemputan dan belum ada rezekinya. Ambil yang ini. Seumpama orang yang berjalan dengan amal-amalnya yang tidak putus-putus tu tadi. Yang ini dapat dengan kuliah, yang ini dapat dengan haji umrah, yang ini dapat dengan puasa sun, yang ini dapat. Allah tidak berkira. Kita buat saja yang memberi pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Waktunya bila? Ambil antara maghrib dan isyak. Sekian saja untuk kali ini. Bertemu lagi sayang. Okey. Selamat bertugas. Yang sebelum tu kita baca doa selamatnya. Ini untuk ibunda ni kepada puan tadi siapa nama? Saya lupa tadi nama puan ni. Dia Arbaiyah. Rabaiyah, ya Puan Rabaiyah, ya mohon kita semua untuk mendoakan kesejahteraan kepada ibundanya yang bernama Hajah Indun binti Sudin yang sedang sakit stroke. Ya, kita doakan sama-sama yang semoga ada juga, mari sayang kita sejamak sekali. Kawan makcik yang dengan Azak ni dekat hospital Temerloh sekarang. Kawan. Kawan mana? Kawan cik. Wan Cik Daud. Ni. Ha? Makcik cik Arna. Ni. Kawan ni. Ha. Allahu Akbar. Ya. Kita juga bacakan doa selamat ke atas Kak Wan Cik yang sedang sakit di hospital Temerloh. Mudah-mudahan kepada mereka-mereka ini dan juga ahli-ahli keluarga kita yang sedang dalam musibah, ya, dan juga mudah-mudahan kita di sini diberi kesabaran dan mudah-mudahan diberi kesihatan, keselamatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal المؤمنات والمؤلمين والمؤلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا رب العالمين. يا الله ampunilah dosa-dosa kami, dosa suami kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli-ahli keluarga kami. Ya Allah, sama ada mereka yang masih hidup maupun yang sudah kembali ke rahmatullah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa guru-guru kami, dosa jamaah-jamaah kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa jiran-jiran tetangga yang kami kasihi. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang berkat, badan yang sehat, ilmu yang bermanfaat, hidup kami bermuafakat, hati kami yang tenang, jiwa kami yang sabar, badan kami yang lapang. Ya Allah, terimalah doa-doa kami, terimalah zikir-zikir kami, terimalah solat-solat kami, terimalah amalan jariah kami. Ya Allah, ya Allah, kepadamu kami berlindung, kepadamu kami bersyukur, kepadamu kami bermohon. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesihatan. Ya Allah, ya Allah, anugerahkan kepada kami kesihatan. Ya Allah, keselamatan. Ya Allah, kebahagiaan. Ya Allah, kesejahteraan. Ya Allah, ya Allah, lindungilah kami dari musibah dan kepayahan. Ya Allah, ya Allah, anugerahkanlah kami dengan anugerahmu yang lapang. Ya Allah, yang tenang. Ya Allah, ya Allah, kiranya di antara ahli keluarga kami, ya Allah, sahabat-sahabat kami, ya Allah, yang sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah dia. Ya Allah, ampunkanlah mereka. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Ya Allah, anugerahkanlah kesabaran kepada mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.